Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang struct node. Okey, seperti kita tahu, struct node ni ialah satu structure. Di dalam structure adalah structure member, iaitu structure member bagi struct node ialah node, pointer left dan pointer right. Okey, selain itu juga ada int data. Okey, di dalam struct node ni akan ada structure variable iaitu pointer root dengan pointer point. Okey, seterusnya saya akan terangkan pasal void create. Okey, di dalam void create ni ada root sama dengan null dan point sama dengan null, iaitu root dengan point masih tak ada nilai, iaitu nilai dia null. Okey, itu saja. Seterusnya kawan saya akan menerangkan tentang void insert dan selebihnya daripada di bawah. Okey, saya akan menerangkan tentang question 1, function void insert. Okey, first declaration iaitu integer input, integer value dan counter. Dan counter itu disetkan kepada kosong. Dan cout, enter input of data. Sin input ini membolehkan user memasukkan berapa input data yang mahukan, contohnya 3, 4 atau 5 atau sebagainya. Lepas tu masuk kepada looping iaitu counter lebih kecil pada input dan masuk kepada selection. Okay, if root sama dengan null, root tu akan ditandai sebagai new node dan user harus masukkan enter value of root node dan root sebelah kanan dengan sebelah kiri itu akan disetkan kepada null as point akan disetkan kepada root. Lepas tu user akan memasukkan cout enter value of node ini selepas user masukkan root. Contohnya user masukkan input data itu 3. Lepas tu first user akan masukkan enter value of root node. Lepas tu user akan masukkan lagi enter value of node. Sama ada enter value of node itu lebih kecil atau lebih besar. Bila value yang dimasukkan oleh user itu lebih kecil akan berada di sebelah kiri dan yang lebih besar akan berada di sebelah kanan. Okey, selepas kita ada selection ini, kita akan menerusi while iaitu looping sekali lagi dan akan masuk kepada if selection pula, iaitu jika value yang dimasukkan oleh user itu kecil akan dibawa kepada sebelah kiri dan di situ akan cout-nya value enter in less supaya user tahu value yang dimasukkan oleh user itu akan diletakkan pada sebelah kiri. Okay, as if ialah point left tidak sama dengan null, point itu akan ditandakan pada sebelah kiri. Okay, f is jika value itu yang dimasukkan oleh user lebih besar, value itu akan berada di sebelah kanan. Dan di sini juga ternampak cout iaitu value enter in right supaya user tahu value yang dimasukkan itu di sebelah kanan. Lepas tu yang ni sama saja as if ini point right tidak sama dengan null, point itu akan ditandakan pada kanan. Lepas tu siap alarm tu ni counter untuk punya looping yang first while ini. Okey, sekian itu dulu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sasani bin Rawi, nombor kat Matric 01 digiti 19F1021. Saya akan menerangkan tentang three traversal in order, pre-order and post-order ni. Untuk in order ni, dia akan bergerak dari kiri, root dan ke kanan. For example, kita boleh tengok di output dia yang ni. Ini. Saya akan bergerak dari kiri dulu iaitu 10. Lepas tu root dia 20. Dan dia akan pergi ke sebelah kanan iaitu 30. Terusnya pre-order pula, dia akan bergerak dari root. Kemudian dia akan pergi ke sebelah kiri. Terusnya gerak ke sebelah kanan. Jadi contoh ni, root. Dia akan bergerak dari root dulu. Kemudian ke sebelah kiri. Iaitu 10. Dan terusnya akan pergi ke sebelah kanan iaitu 30. Terusnya untuk post order, dia akan bergerak kiri, kanan. Kemudian dia akan pergi ke root. Jadi contoh dia, iaitu dia first output dia akan starting first
masukkan 10 dulu. Kemudian dia akan pergi ke sebelah kanan, isi 30. Dan seterusnya, dia akan ambil root. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, apabila kod progress dah di-run, dia akan keluarkan interface macam ni. Okey, intake input of data. Okey, ini user boleh masukkan berapa input data yang user nak. Okey, contoh saya masukkan 3. Okey, user perlu masukkan root of node berapa pun tak apa. Okey, contoh masukkan 10. Okey, dan user perlu masukkan value of node. Okey, seperti contoh value of node saya letak 9. Okey, kalau value of node lagi kecil pada value root node, dia akan masuk di sebelah kiri. Sebaliknya, kalau value of node lagi besar daripada value of root node, dia akan masuk di sebelah kanan. Okey, macam ni ialah contoh bagi display bagi order. Dia akan mula pada 9, 10 dan 11. Dan ini pula bagi display pre-order, dia mula pada 10, 9 dan 11. Okey, bagi post order pula, dia akan mula pada 9, 11 dan 10. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya untuk void setting. Untuk void setting ni, dia akan swipekan antara data besar ke sebelah kanan dan data kecil ke sebelah kiri. Contohlah, jika A ni nilai dia ada 10 dan B nilai dia 5. Jadi dia nak swipekan antara dua nombor ni. Untuk temp, dia akan pegang nilai A, temp sama dengan A. Dia akan pegang nilai A untuk sementara, iaitu 10. Kemudian, A sama dengan B. A ni pula dia akan ambil data B tadi, iaitu data B yang di atas ni adalah 5. Ni. Jadi A akan jadi sama dengan 5. Kemudian, B sama dengan temp. Temp tadi dia dah ambil data A iaitu 10. Jadi, B akan jadi 10. Kat sini dia dah berlaku swap antara dua variable kat sini. Okey, itu saja daripada saya. Okey, kali ini saya akan menerangkan tentang display function, iaitu sebagaimana kita lihat di sini cout array before selection sorting. Okey, selepas itu akan dimasukkan kepada function display. Okey, saya akan menerangkan tentang function ini. Okey. Function display ini ialah untuk kita memaparkan output yang dimasukkan oleh user. Dan output ini adalah sebelum selection sorting. Contohnya user masukkan di sini data iaitu 135 dan array before selection sorting ini akan memaparkan output 135 jugalah. Lepas tu kat sini integer I kosong, I lebih kecil pada size. Size ini ialah ni enter the number of data. Contohnya user masukkan enter the number of data itu 5. Jadi di sini ialah I lebih kecil daripada 5, iaitu akan beradanya 5 looping di situ untuk memaparkan output semua iaitu before selection sorting. Okay, ini array I, array yang terkandung dalam array ini. Itu inline. Okay. Lepas tu selepas function display akan perginya kepada selection sort punya function. Okay, selection sort punya function ini untuk proses sorting. Proses dia punya selection sorting. Okay, mula declaration integer I, J dengan imin. Imin ni merupakan satu sintak pada C++. Setahu saya ialah imin ni ialah untuk membezakan antara nombor kecil dan nombor besar. Okay, di sini akan beradanya satu looping. Integer I sama dengan kosong, I lebih kecil dari size dan tolak 1, dia punya formula. Dan counter dia ialah I++. Okay, di sini I ini akan dideclare kepada imin, iaitu untuk mendapat get index of minimum data, untuk mendapatkan minimum data itu. Lepas tu dalam for itu ada lagi for looping. Okay, iaitu J sama dengan I tambah 1, tu J lebih kecil daripada size dan counter dia ialah J++. Dan di dalam for ini beradanya satu selection iaitu if. Okay, array J sama lebih kecil daripada array imin. Okay, di sini ialah untuk kita menempatkan satu data yang pada kedudukan yang betul.
Contohnya nombor kecil berada di sebelah kiri dan nombor besar berada di sebelah kanan. Okey, di sini dia membezakanlah untuk placing in correct position. Lepas tu swipe array I dengan array I min. Okey, di sini satu call function iaitu akan pergi ke function void swapping untuk swipe the content of data iaitu A dengan B. Okey, sekian itu daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya akan bentangkan int main. Okey, dalam int main ada declaration untuk number. Lepas tu ada cout, enter number of data. Okey, cout ni yang memberi arahan kepada user untuk masukkan data. Okay, ada juga in number. Apabila user masukkan input of data, dia akan simpan data ni di dalam number. Lepas tu kita akan declare array. Array size ni berdasarkan number yang user masuk. Okay, kalau user masukkan di sini 5, maknanya array size dia akan jadi 5. Kalau user masukkan 10, array size dia akan jadi 10. Okay, lepas tu dia akan pergi ke cout, enter data. Okay, bila jumpa cout enter data, di bawah cout enter data ni ada looping for. Okay, bila looping for, untuk syarat looping dia ialah int I sama dengan kosong, I lebih kecil daripada number dan I plus plus sebagai counting. Okay, I lebih kecil daripada number ni dia bergantung kepada berapa yang user masukkan semasa minta of number of data ni. Ini kalau sini 10, di sini pun akan jadi 10, kalau di sini 2, di sini pun akan jadi 2. Okey, seterusnya dia akan lepas dah habis dia jalan ke sini, dia akan in array I. Maknanya data di sini akan disimpan ke dalam array I. Okey, seterusnya dia akan pergi ke cout array before selection sorting. Dia akan cari function display array of number. Kini dia akan cari void display. Dan dia akan run semua ni dan dia akan cout apa yang ada dalam ni. Lepas tu dia akan pergi ke selection sort array number. Dia akan run apa yang ada di dalam void selection sort ni. Lepas tu dia akan patah balik ke cout array after selection sorting. Dan dia akan pergi cari balik display array number. Maknanya dia akan pergi balik kepada void display ni. Dia akan jalankan dan dia akan cout input. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, kita tengok contoh lain. Masukkan 4 data. 1, 3, 5. Okey, kat sini kita tengok. Satu memang kecil, dia akan memang stay situ. Ni. Kemudian 3 dengan 2 ni, 2 lebih kecil jadi dia akan swapkan tempat dia 2 ni. Jadi 2 akan di sebelah kiri dan 3 akan sebelah kanan. Okey, itu je daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya kita akan tengok function void swapping ni. Untuk function void swapping ni, dia akan swapkan nombor, contohnya nombor di sebelah kanan adalah lebih kecil pada nombor sebelah kiri. Jadi dia akan swap. Sebabkan yang ni, jika nombor sebelah kanan adalah lebih kecil pada nombor sebelah kiri, jadi dia akan lakunya swapping di sini antara dua nombor tersebut. Okey, kali ini saya akan membincangkan tentang function display dan bubble sort. Okey, kalau kita nampak di sini after cout array before bubble sorting akan perginya kepada function display, iaitu di sini ialah dipanggil call function. Jadi kita akan pergi kepada void display integer point array, integer size. Point array ni untuk kita dapat apa yang data yang ada dalam array itu. Lepas tu di dalam function ini terdapat satu looping for. Okay, integer I set dengan kosong, integer I lebih kecil dari size. Contohnya size data itu size array itu kita masukkan 5, jadi I lebih kecil dari 5. Sini ialah counter dia I plus plus. Okay, di sini cout dia untuk kita mengeluarkan semua output yang ada di dalam array itu, cout array I. Okay, after function ini sudah diproses, dia akan pergi kepada function bubble sort. Okay, function bubble sort ini
untuk kita punya proses sorting lah. Okay, di dalam function ini terdapat satu looping for integer for integer I, set dengan kosong, I lebih kecil dari size dan I plus plus. Okay, di sini integer swap sama dengan kosong ini kegunaannya ialah untuk kita tanda dan untuk kita detect adakah adakah proses set ini harus di swap atau tidak. Dia hanyalah untuk petanda. Lepas tu di situ ada pula dalam for ada pula for looping. Itu integer j sama dengan kosong, j lebih kecil dari size, tolak I, tolak 1. Ini dia punya formula dan counter dia. Lepas tu dalam for ni ada if selection. Okay, condition if ini ialah untuk kita tahu when the current item is bigger than next. Jadi bila ada satu item yang besar, dia akan pergi kepada function swapping. Function swapping lah untuk kita swap content of A and B. Okay, di sini lah swap sama dengan 1. Ini untuk kita setkan balik petanda swap itu. Lepas tu ini ialah selection if not swap break. Okay, sekiranya selection ini akan berlaku sekiranya tiada swap yang dikehendaki. Maknanya array itu sudah disorted, jadi dia akan keluar looping. Okay. Sekian itu saja. Okey, seterusnya saya akan menerangkan INT main. Di dalam INT main ada declaration untuk INT end. Okey, lepas tu ada cout, enter number of data. Okey, cout ni memberi arahan kepada user untuk masukkan data. Okey, lepas tu ada cnn. Bila user dah masukkan data yang user masukkan akan disimpan di dalam n. Lepas tu ada INT array, maknanya kita create array dengan size user masukkan. Seperti tadi kita minta untuk user input data, so sebanyak mana user input itu akan jadi size untuk array. Okay, lepas tu ada cout enter data, yang dia beritahu user untuk enter data. Lepas tu dia pergi kepada syarat untuk for looping, ada syarat int I sama dengan kosong, I lebih kecil pada n dan I plus plus jadi counter. I lebih kecil pada n ni bergantung kepada array ataupun bergantung pada CE yang user masukkan tadi lah, berapa data user nak. Okey, dia dah habis jalankan syarat untuk for, dia akan turun kepada CE array I. Maknanya setiap kali user masukkan data, dia akan store di dalam array I. Lepas tu dia akan pergi kepada cout array before bubble sorting, maknanya dia akan keluarkan arahan array before bubble sorting. Lepas tu dia akan cari function display array and maknanya dia akan pergi ke function display, dia akan run apa yang ada dalam function tersebut. Dah habis dia akan pergi ke bubble sort punya function. Lepas tu dia akan run apa yang ada dalam bubble sort punya function. Dah habis tu dia akan cout array after bubble sorting, maknanya dia keluarkan output array after bubble sorting. Lepas tu dia akan pergi ke display punya function, maknanya dia akan cari display punya function, then dia akan cout output untuk display di sini. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya kita akan tengok kepada bubble sorting. Okey, kat sini contohnya kalau data yang dimasukkan adalah 54127, sistem akan untuk bubble sorting, sistem akan create first round untuk pastikan yang dia tidak berlakunya swapping. Contoh kita tengok untuk first round ni, nombor pertama adalah lebih besar pada nombor kedua, jadi dia berlakunya swapping sini. Dan nombor kedua, seterusnya nombor kedua lebih besar pada nombor 3, jadi masih berlakunya swapping. Dan nombor ketiga adalah lebih besar pada nombor keempat, ini juga berlakunya swapping. Seterusnya nombor keempat lebih kecil pada nombor kelima, dan di sini dia akan kekalkan kedudukan tidak berlakunya sorting kat sini. Okey, disebabkan round pertama ni berlakunya swapping, jadi sistem tak nak pastikan
output dia ada benar, jadi dia akan create lagi second round pula. Untuk second round ni kita boleh tengok kat sini nombor pertama adalah lebih besar pada nombor kedua, jadi kat sini masih berlaku juga swapping, dan nombor kedua adalah lebih besar pada nombor ketiga, kat sini pun masih berlakunya swapping. Terusnya nombor ketiga lebih kecil pada nombor keempat, jadi dia akan maintain dekat situ, tidak berlakunya swapping, tidak berlakunya sorting. Dan seterusnya nombor keempat lebih kecil pada nombor kelima. Di sini juga masih kekal dan maintain kedudukan dia. Disebabkan di sini masih ada swapping, sistem masih ingin memastikan jawapan dia ada betul, jadi dia akan create lagi satu round untuk pastikan yang seluruh round tu tidak berlakunya swapping seperti round ketiga ni. So kita tengok, nombor pertama lebih kecil daripada nombor kedua, nombor kedua lebih kecil pada nombor keempat, tidak berlaku swapping juga. Nombor ketiga lebih kecil pada nombor keempat, kat sini juga tidak berlaku swapping. Dan nombor keempat tidak berlaku, lebih kecil pada nombor kelima, di sini juga tidak berlaku swapping. Jadi disebabkan seluruh sistem ni tidak berlakunya swapping, output yang akan dipaparkan oleh sistem adalah 1, 2, 4, 5, 7. Seperti yang kita boleh tengok sini ya. Data yang dimasukkan adalah 5, 4, 1, 2, 7, dan selepas untuk bubble sorting ni, selepas disortingkan dia akan keluar 1, 2, 4, 5, 7. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.